Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan tajuk sokongan persekitaran dan kesediaan guru terhadap pembelajaran dalam talian di sekolah luar bandar. Sebelum tu, saya perkenalkan diri saya, Siti Fatimah binti Basir, P105462 dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebagai pendahuluan, penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia membuka ruang perbincangan dan tindakan radikal di semua sektor, terutama sektor pendidikan. KPM telah menggesa para pendidik agar melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam talian dengan serta-merta. Perkara ini mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan guru, terutamanya guru di sekolah luar bandar. Tujuan bagi kertas konsep ini adalah: pertama, mengenal pasti sokongan persekitaran guru terhadap pembelajaran dalam talian dan juga mengenal pasti kesediaan guru bagi melaksanakan pembelajaran dalam talian di sekolah luar bandar. Di dalam pembentangan saya ini, saya akan memaparkan apakah sokongan persekitaran, kesediaan guru, pembelajaran dalam talian, sekolah luar bandar serta membuat sedikit rumusan dan memaparkan rujukannya digunakan dalam kajian ini. Saya membahagikan sokongan persekitaran kepada 5 iaitu KPM, pentadbir sekolah, ibu bapa, pelajar dan juga internet. Sokongan daripada pihak KPM yang mana pada 15 Jun 2020, KPM telah melancarkan pelantar pembelajaran D5 Digital Educational Learning Initiative Malaysia sebagai pelantar tunggal. KPM juga telah mengeluarkan satu garis panduan pelaksanaan PDP dalam talian dengan memperincikan peranan tanggungjawab pentadbir, guru, ibu bapa dan pelajar sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Manakala sokongan dari pentadbir sekolah memainkan peranan memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan. Selain itu, pentadbir sekolah juga perlu memastikan tempoh layar PDPR pelajar menepati had masa. Bagi prasekolah 1 jam, rendah 1 hingga 2 jam, menengah rendah 2 hingga 3 jam, menengah atas 3 hingga 4 jam. Dari sokongan ibu bapa memberi bimbingan kepada anak-anak dalam pelaksanaan PDP dalam talian, seperti membuat penyusunan jadual serta membimbing anak-anak dalam mengendalikan aplikasi internet. Seterusnya, ibu bapa juga boleh menyediakan peranti elektronik seperti komputer riba, tablet, telefon bimbit dan juga data internet. Manakala dari sudut pelajar, sokongan yang harus diberikan adalah dengan menunjukkan pelibatan aktif pelajar dalam kelas maya. Sokongan seterusnya sudah pastilah akses internet. Tanpa internet, pembelajaran dalam talian tidak dapat dilaksanakan. Maka dengan ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengambil pendekatan lebih proaktif di kawasan yang terjejas, yang mana kawasan yang tidak mendapat akses atau akses internet yang sangat lemah. Subtopik yang kedua iaitu kesediaan guru dari aspek persepsi. Terdapat banyak kajian yang menunjukkan persepsi para guru terhadap pembelajaran dalam talian. Seperti dalam kajian Muhammad Ziaul Haq mendapati pendekatan pembelajaran dalam talian adalah lebih efektif, mudah dikemaskini dan dapat menjimatkan masa. Ia disokong oleh Irfan Fauzi dan Iman Hermawan Sastra Kusuma yang mana
PDP dalam talian memudahkan tugasan guru yang mana bahan pengajaran lebih mudah diberikan kepada pelajar dan diperolehi dari pelbagai sumber. Namun dalam kajian Rusdiana et al. 2020 menyatakan tahap penguasaan teknologi yang rendah menyebabkan PDPC yang dijalankan secara dalam talian tidak memperangsangkan. Yogeswari Kupusami dan Helmi Norman menyatakan guru lebih selesa dan masih menggunakan kaedah konvensional. Dan menurut Edmil et al., sikap guru memainkan peranan penting bagi memastikan teknologi maklumat digunakan secara efektif. Kesediaan guru dari aspek kemahiran pula juga terdapat banyak kajian yang membuktikan tahap kemahiran guru terhadap teknologi. Seperti dalam kajian Muhammad Izham dan Nur Aini Atan 2007, beliau mendapati guru telah bersedia untuk menggunakan teknologi maklumat dalam PDP mata pelajaran sains walaupun pengetahuan dan sikap yakni penerimaan teknologi masih pada tahap sederhana. Namun menurut Maimun Aqsa Lubis et al. Mendapati tahap kesediaan guru pendidikan Islam sekolah menengah di Selangor terhadap penggunaan multimedia adalah tinggi. Dan begitu juga tahap kesediaan guru sekolah rendah agama terhadap penggunaan teknologi maklumat dan multimedia dalam PDP adalah tinggi, menurut kajian Khadijah Abdul Rahman. Dan juga menurut Jamal Rain 2016 mendapati bahawa pembelajaran yang mengaplikasikan teknik visual dapat memberi impak yang baik kepada pelajar. Dan menurut Nur Fazila et al., pelajar lebih menunjukkan minat, pemahaman dan motivasi terhadap pembelajaran yang mengaplikasikan teknik visual. Menurut Nurliza Hussein, beliau menegaskan guru perlu kreatif dalam mengendalikan PDP dan mengekalkan interaksi yang berkesan dengan pelajar walaupun berada di lokasi yang jauh. Begitu juga Siti Nubaizura Cik Azizan dan Nur Faradila Muhammad Nasri menegaskan guru juga perlu bersedia dengan cetakan nota atau tugasan sekiranya pelajar menghadapi kekangan mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Saya teruskan kepada subtopik yang ketiga iaitu pembelajaran dalam talian. Menurut Nur Aziyah Abdul Aziz dan Muhammad Taufiq Ahmed 2016, pembelajaran dalam talian merupakan sistem penyampaian ilmu secara elektronik atau dikenali sebagai sistem pengurusan pembelajaran, sistem pembelajaran virtual dan sistem pengurusan kandungan yang disokong dengan isi pembelajaran dan kemudahan infrastruktur. Berdasarkan dapatan kajian Katie dan Lainey, terdapat 4 perkara utama yang mempengaruhi pembelajaran dalam talian. Yang pertama, isi kandungan pembelajaran. Kedua, komunikasi. 3, penilaian atau pentaksiran. Dan yang keempat, kemudahan muat naik atau muat turun bahan pembelajaran. Dan Nur Hayati Mokhtar 2020 berpandangan bahawa pembelajaran dalam talian mampu menghasilkan seseorang yang mempunyai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Dan menurut Siti Asma Abu Bakar 2020, ciri-ciri pembelajaran dalam talian yang berkesan adalah berpusatkan pelajar, berpusatkan pengetahuan, berpusatkan komuniti dan berpusatkan pentaksiran. Saya teruskan pula kepada subtopik yang keempat iaitu sekolah luar bandar. Pada Jun 2020, Kementerian Pendidikan Malaysia menyenaraikan sebanyak 10,220 buah sekolah yang terdiri daripada sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia. Yang mana dari kategori sekolah bandar terdapat 5,895 buah sekolah, manakala sekolah luar bandar terdapat 4,325 buah sekolah.
Berdasarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010, yang mana pendekatan pembangunan yang dilaksanakan adalah dengan memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum, kelompok kurang upaya, orang asli dan suku minoriti. Dia diteruskan pula dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025, yang mana KPM berhasrat melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan mampu mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi. Di samping itu, KPM ini memastikan peluang pendidikan berkualiti diberikan kepada setiap pelajar, terutama dari keluarga miskin dan yang berada di kawasan luar bandar. Antara usaha pembangunan sekolah luar bandar yang perlu dilaksanakan ialah dengan memastikan masyarakat luar bandar mendapat pendidikan dan menguasai kemahiran bidang ICT serta mendapat kemudahan peranti elektronik sendiri. Kedua, memastikan sekolah luar bandar mendapat perkhidmatan pendidikan daripada guru terlatih dan cemerlang. Dan yang ketiga, meningkatkan kesedaran dan motivasi ibu bapa dan pelajar luar bandar tentang kepentingan pendidikan dan kemahiran teknologi pada masa hadapan. Keempat, memastikan keperluan infrastruktur asas termasuk sumber air bersih, bekalan elektrik dapat dipenuhi. 5. Memenuhi keperluan akses internet yang baik di sekolah serta tempat tinggal pelajar luar bandar. Dan yang keenam, memastikan setiap pelajar luar bandar menguasai kemahiran asas belajar iaitu menulis, mengira dan membaca sejak dari prasekolah. Dan sebagai rumusan, sokongan persekitaran dari KPM, pentadbir sekolah, ibu bapa, pelajar dan kemudahan internet, malah sokongan dari organisasi luar berupaya memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian khususnya terhadap guru dan pelajar. Peningkatan usaha dalam lingkaran sokongan persekitaran ini perlu dilakukan mengikut perkembangan dan keperluan teknologi masa kini agar taraf pendidikan di Malaysia seiring dengan pendidikan di negara-negara maju. Tahap kesediaan guru perlu dipertingkatkan dari aspek kemahiran teknologi maklumat kerana proses pengajaran dan pembelajaran masa hadapan adalah lebih berunsurkan grafik, visual, animasi dan digital. Namun, sejauh manakah sokongan persekitaran dapat menyumbang kepada tahap kesediaan guru terhadap pembelajaran dalam talian di sekolah luar bandar? Kajian lanjutan dicadangkan kepada para penyelidik agar hasil kajian dapat menjadi rujukan kepada pihak yang berkenaan. Ini adalah rujukan yang digunakan bagi menghasilkan kertas konsep ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih atas tumpuan dan perhatian daripada tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.